Terhormat Tan Sri Datuk Seri Presiden Parti Islam Malaysia PAS, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Guru Mursyidul Am, seluruh staf kepimpinan, para perwakilan, pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pun memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, seterusnya memberikan kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab menguruskan satu perhimpunan tahunan, iaitu Muktamar PAS kali yang ke-68. Sejak beberapa hari yang lalu, sejak daripada 31 Ogos sehingga ke hari ini adalah hari yang terakhir kita berhimpun. Saya mewakili PAS Kedah ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan PAS Pusat kerana telah memberikan kepercayaan kepada PAS Negeri Kedah Darul Aman untuk sama-sama menganjurkan program yang begitu bermakna kepada ahli-ahli PAS seluruh negara. Yang kita berhimpun ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk menyelesaikan apa yang dipanggil sebagai Muktamar PAS kali yang ke-64, kali yang ke-68. Saya juga mewakili PAS Kedah ingin mengucapkan terima kasih serta setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada dewan-dewan yang telah pun berjaya mengadakan muktamar masing-masing. Muktamar Dewan Ulama PAS Pusat, Muktamar Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, begitu juga Konvensyen Dewan Himpunan Penyokong PAS dan Konvensyen Dewan As-Sabiqun. Ucapan tahniah PAS Kedah kepada antum semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan dan pemerhati yang saya kasih sekalian, muktamar pada tahun ini merupakan muktamar terakhir untuk kita menghadapi pilihan raya. PAS Kedah kita telah memberikan komitmen, insya-Allah, komitmen yang setinggi-tinggi untuk mempertahankan kerajaan Kedah pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, begitu juga kita sedang merancang dan berusaha tidak hanya berpuas hati dengan bilangan jumlah kursi yang telah dibenangi pada pilihan raya umum yang ke-14. Bahkan dengan usaha dan perancangan yang tersusun rapi, kita akan cuba untuk menambah sebanyak mungkin kursi-kursi sama ada di peringkat parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman. Ini adalah janji kami dan inilah adalah komitmen daripada PAS Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, sudah tentulah sepanjang muktamar pada tahun ini mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi. Walau bagaimanapun kami di peringkat sekretariat panitia muktamar PAS mewakili PAS Pusat iaitu PAS Kedah, kita telah pun berusaha bersungguh-sungguh untuk memberikan sepenuh ransangan dan kebaikan kepada muktamar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sebelumnya, orang Kedah kata biasa mai lah. Dia nak cakap keluar Kedah ya. Biasa mai dalam muktamar tahun 2017, sudah tentu mai kali ini nampak berlain, nampak berbeza daripada dewan yang lalu. Jadi inilah sumbangan daripada ahli-ahli PAS Negeri Kedah. Sebenarnya kita berusaha mencari dana, kita ketuk pintu setiap rumah ahli di cawangan-cawangan, memungut derma, hatta kita adakan kempen 1 hari 5 kupang untuk kita membina dewan dan bangunan ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita berjaya membelanjakan hampir 6.7 juta untuk kita siapkan bangunan ini. Jadi insya-Allah
dengan sokongan daripada ahli-ahli PAS di peringkat cawangan-cawangan seluruh negeri dan saya rasakan seluruh negara yang menyuntik semangat kepada PAS Kedah untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi kita menghadapi pilihan raya umum yang akan datang ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, sebagai penutup kepada ucapan penangguhan saya pada petang ini mewakili PAS Negeri Kedah, sukalah saya menyebut dua rangkap pantun. Dah semua orang angkat pantun, kita pun pantun bilah. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di dahan meranti. Selepas muktamar datang lagi, negeri Kedah sentiasa menanti. Perahu kayu bertiang layar, ombak berderu, anginnya kencang. Pilihan raya ini ujian mencabar, PAS Kedah insya-Allah menang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Dr. Fakhruddin Fakhur Razi, Timbalan Pustujaya PAS Negeri Kedah. Tuan-tuan, maknanya kalau tuan-tuan nak tinggal lama lagi sini pun tak ada masalah. Cuma hotel bayar sendirilah. Tuan-tuan, untuk tidak melengah waktu, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan ucapan wakil tuan rumah muktamar ke-69 yang akan datang daripada Kelantan yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli Hassan. Datuk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati pengurusi tetap, yang berbahagia Sahibul Fadilah Tuan Guru Mursyidul Am, yang dikasihi dan dihormati Ayahanda yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Presiden dan seluruh barisan kepimpinan, para perwakilan pemerhati tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hujung perjumpaan dan kita juga berada di ambang perpisahan. Saya mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan menjunjung tinggi dengan rasa rendah diri dan rasa penuh tanggungjawab. Kami Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan memikul tanggungjawab yang diberikan oleh para pimpinan kita bagi menjadi tuan rumah untuk muktamar tahunan PAS yang ke-69 2023 pada tahun hadapan. Setinggi-tinggi terima kasih di atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Namun apabila yang berhormat Datuk Seri Setiausaha Agung menyebut Kelantan dipilih, sebenarnya terdetik rasa risau dalam hati saya. Bimbang-bimbang, takut-takut kami tidak dapat menandingi kecemerlangan yang telah dapat dibuktikan oleh PAS Negeri Kedah dalam muktamar kali ini. Takbir. Walau bagaimanapun, insya-Allah kami cuba lakukan yang terbaik. Alhamdulillah, sejarah muktamar PAS bermula daripada tahun 1953. Selain daripada di Kuala Lumpur, di Kota Barulah paling banyak sekali diadakan muktamar.
Dalam kiraan saya, muktamar PAS tahunan telah pun diadakan di Kota Baharu sebanyak 11 kali. Dan insya-Allah pada tahun hadapan sebanyak 12 kali. Insya-Allah tahun hadapan lebih ramai menteri yang akan datang ke Kota Baharu, insya-Allah. Lebih ramai exco kerajaan negeri yang akan berada bersama-sama kita, insya-Allah. Takbir. Negeri Kelantan, kerajaan negeri Kelantan sebagai tuan rumah, kerajaan Kedah, kerajaan Terengganu dan kerajaan-kerajaan Pahang dan Perlis, insya-Allah akan bersama. Di samping kita berada dengan selesa di peringkat kerajaan persekutuan. Ada yang kecil hati, Datuk. Perak tak sebut. Sebab itu saya katakan Perak juga insya-Allah akan bersama-sama dengan kita nanti. Tuan-tuan yang dihormati lagi dikasihi sekalian, embun membasah kilau indah. Hujan pagi ribut berlalu. Taukkan ukhuwah walau terpisah. Jumpa nanti di Kota Baharu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pendek tetapi melekat di hati. Terima kasih, Datuk. Seterusnya, saya mempersilakan yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Mursyidul Ampas, Al-Fadhil Ustaz Datuk Haji Hashim Jassin. Dengan segala sukacitanya, Datuk, Tuan Guru, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahagia pengurusi majlis, pengurusi tetap, Al-Fadhil Tuan Guru Presiden, Timbalan Presiden, Ahli Kuasa Kerja PAS Pusat, wakil-wakil daripada kawasan-kawasan seluruh negara, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, DHPP yang saya tengok dari pagi tadi tak keluar-keluar daripada majlis ni. Orang lain keluar juga, pergi sembahyang Zuhur. Mereka tak payah, tadi tak payah keluar. Tuan-tuan dan saudara sekalian, saya nak bawa tuan-tuan sekalian ke dalam suatu muktamar yang berlaku pada tahun 70, lebih kurang 52 tahun yang lalu, iaitu Muktamar PAS diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Pada tahun itu, Allahyarham Ustaz Fadhil, kebetulan saya wakil daripada PAS Pahang. Saya duduk kerja Pahang, lantik jadi wakil. Wakil pun wakil lah. Saya pergi ya. Peserta-peserta yang berucap, tak ada seorang pun mula dengan Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang, macam bukan Islam. Tahun 70. Menyebabkan Allahyarham Ustaz Fadhil yang 20 tahun dah tinggal datang pada saya. Dia tahu saya perwakilan. Dia pesan satu. Entah kata dia kena tegur wakil-wakil yang berucap dalam muktamar. Mulakan dengan Assalamualaikum.
Itu satu. Tahun, jangan lupa, tahun 70. Wakil PAS tak ucap Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, pada masa itu, Allah yarham juga dah, Ustaz Hasan Syukri. Waktu dia berucap, dia sebut slogan yang orang tak pernah dengar dalam muktamar PAS. Allahu ghayatuna, Ar-Rasulu za'imuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Orang yang pertama yang berucap di Malaysia dalam muktamar PAS, Ustaz Hasan Syukri. Sekarang kita berada dalam tahun 2022. Ni nak bagi bandingan sikit. Orang PAS ni, orang PAS pejuang Islam, tak bagi salam. Sekarang tahun 2022, orang bukan Islam di HPP bercakap bahawa usrah ta'awud, tafahum ta'awud dan ta'awud. Tuan-tuan, ingat mudah nak berubah hari itu. 52 tahun dulu keadaan dia begitu. Tapi 52 tahun sekarang, yang bukan Islam boleh ajak kita pula. Inilah kalau kita nak rasa bangga pun, kita mesti anggap dan kita kena buat diri kita sebagai besi berani. Besi berani itu maksudnya segala besi buruk dia tarik habis. Pergi kat dia. UMNO tak boleh buat. Dia pula dupi. Orang tarik dia. Kita bangga dengan keadaan dan suasana yang berada pada kita pada hari ini. Saya ingat dalam tahun 70-an, 80-an, pertembungan antara UMNO dan PAS begitu hebat. Cukup teruk bergaduh. Ada di antara pemimpin UMNO sampai sekarang pun masih ada lagi kepala-kepala seperti itu, masih memperjuangkan agama suku, apa lagi suku, saya lupa. Agama suku, politik suku. Orang tua terlupa. Ya. Benda ini yang berkait dengan akidah. Kita melihat Islam ni dalam keadaan ianya cacat. Karena tidak ada politik dalam Islam. Arti kita anggap agama itu cacat. Seolah-olah seorang tu tak ada tangan sebelah. Dia orang lah, tapi tangan dia tak ada sebelah. Nak menghadap dengan Allah. Allah tanya di mana politik? Tak buat. Apa nak jawab? Dan siapakah yang menyelesaikan masalah umat Islam pada ketika itu? Inilah Tuan Guru kita dengan petua hadinya. Apabila petua ni keluar, royong rendah seluruh negara. Kata dekat dia macam-macam.
ancaman-ancaman macam-macam. Saya jack dia bukan kerana kepentingan apa, tak ada asetor. Saya tak ada harapan. Bukan kerana kepentingan peribadi. Tapi nak tunjuk pada tuan-tuan, pada ketika itu, petua ni terbit. Dengan terbit petua ni, masalah yang bangkit, tapi nak tanya balik. Hari ini, ada tak lagi pemimpin-pemimpin yang mengatakan UMNO suku politik, agama suku, politik suku? Habis, selesai. Cuma yang malangnya ada bodoh lagi orang ni. Dia terbodoh atau apa? Dalam Dewan Undangan kita nganu. Saya tengok, saya tak tahulah. Saya tak kenal wakil ayat tu. Bercakap amanah hadi. Memecah belahkan masyarakat. Mayang dua imam. Dia bangkit pada tahun 2022. Masalah ni sudah selesai sebelum 2000. Kenapa dibangkitkan? Kita ada bercakap soal pada ummah. Jadi kita kena ingat, jasa untuk menghapuskan kepahaman salah dalam soal tasawur Islam, kita berjaya selesaikan. Maka kejayaan itu adalah suatu yang tepat pada ketika dan waktunya. Amanah hadi keluar pada tepat waktunya. Saya selalu buat contoh bodoh lah sikit. Ya. Cuba kita tengok. Kita berjalan tepi sungai. Tiba-tiba ada seorang wanita, sama ada isteri orang ataupun anak gadis orang, nak tenggelam dalam air. Dia duduk minta tolong. Kita buka kitab fiqh. Apa hukumnya menyentuh isteri orang, anak perempuan orang? Jawablah kitab fiqh, haram. Mana boleh kita peluk bini orang? Haram. Anak gadis orang, haram. Maka kita pun buat takdir, tak boleh, haram. Mati sama Allah tu. Tapi kewajipan semasa, hukum tak terpisah. Yang dituntut pada kita, yang dikenali dengan wajibul waqti, kewajipan semasa pada ketika itu. Terjun dalam sungai, pergi peluklah. Bini orang kah, nak darah orang kah, peluk. Kita tak berdosa. Buat naik ke atas, letak selamat. Jangan duk peluk lagi. Naik atas pun duk peluk lagi. Bukanlah. Tak boleh. Kena balik pada kitab tadi, balik. Selamatkan dulu. Orang bergaduh dalam masa 60-an, 70-an dan sebagai pecah belah masyarakat. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat sesuatu. Walaupun hak benar kita buat tu dikatakan akan pecah belah masyarakat. Pecah belah masyarakat tak boleh. Tapi kalau untuk nak mengajar masyarakat, seperti petua hadi, mengubati masyarakat, dah taubat dan sekarang kita bebas, bersih daripada gejala-gejala yang tak elok dalam masyarakat pada ketika itu. Sekarang isu dia lain pula. Bukan isu masyarakat pecah belah. Isu risuah, isu penyelewengan,
Ada ke patut? 6 bilion kita katakan kalau betul. Kita tak tuduh. Tapi kalau betul, 6 bilion hilang gitu aja. Buat apa kapal-kapal apa tau? Saya ada jumlah tengok. Saya pernah jadi wakil rakyat. Oh, boleh. Saya tahu bajet tu, saya tahu juga lah. 6 bilion tu kalau bagi kat polis, 4 tahun kami duduk goyang kaki ya, tak payah buat apa. Rakyat polis hampir 300,000. Semua goyang kaki. Boleh belanja duit tu tak habis. Tapi kalau betul berlaku tolak, maka kita amat sedihlah atas perkara yang berlaku. Kalau pada tahun 80-an, isu yang utama yang perlu kita atasi perpecahan masyarakat, maka berikanlah keutamaan. Berikanlah keutamaan pada tahun 2022 dan ke atas. Penyelewengan, sonlak, duit tak sampai dan sebagainya, kita hapuskan. Sekarang melalui 3 negeri yang kita perintah. Alhamdulillah, kita amat bangga. Timbalan Menteri Besar Kelantan, kita bersih daripada risuah. Kedah pun sanggup kalau betul Hasaman bagi tahu. Kita nak kena bersih hari ini. Nasib baik kita ada 3 negeri. Apa tengok negeri kami. Tak ada di bawah ni, tak ada di atas meja. Saya dengan Dr. Aziz Hanafi pergi umrah, Hanafi haji. Duduklah kemah di Arafah. 2 orang kontraktor besar lah. Punya. Tengok ke Dr. Aziz apa. Dia pun datang. Kami kata dia kontraktor. Dan kontraktor ni terpaksa bagi risuah. Baru projek boleh. Macam mana kami nak lepaskan daripada kerja-kerja dosa dan haram ini? Berat soalan tu. Kita bukan ahli perniagaan, nak tahu jawab lagu mana. Ya? Kalau tak bagi, tak akan dapat projek. Waktu tu, saya ingat Kelantan lah kot. Kelantan pun tengah ditekan, tak ada duit. Kalau nak suruh dia pergi buat projek di Kelantan, Kelantan pun tak ada duit. Tapi kalau sekarang ni yang boleh pergi Kedah banyak duit aku dengar. Tapi besar dia ni ikut mana cara tu pada cari duit. Pijak lah sikit. Tapi Tok Guru Nek Aziz telah buktikan. Hamba tak boleh terima duit ni. Apa hamba nak jawab depan Tuhan? Itu dia jawapannya. Inilah, ke arah itulah kita nak bentuk pemimpin-pemimpin kita, ya, yang akan dikurniakan oleh Allah kuasa insya-Allah supaya beramanah. Ingatlah bahawa kita tak habis bicara di dunia, walaupun 3 mahkamah kita lalui. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Mungkin kita boleh lepas. Tapi mahkamah terakhir yang hakim ni tahu dulu dah, tak payah ada lawyer. Dia tahu dah apa yang kita buat. Hatta dalam hati. Sebab itu disebut di antara wasiat Allah kepada Nabi Muhammad, as-sirru al-ikhlas bis-sirri wal-alaniyah. Hendaklah kamu ikhlas
Sama ada orang tahu tak tahu, kita kena ikhlas dalam apa yang kita buat. Lepas tu ulama pula huraikan, al-ikhlas sirrun bainal abdi wa rabbih. Ikhlas itu adalah rahsia antara hamba dan Tuhan saja. Antara kita dengan Allah. Tuhan tahu. La yaktubuhul malakat. Malaikat pun tak tulis. Dia ni datang ikhlas, dia ni tak ikhlas, tak tulis, dia tak tahu. Wala yufsiduhu syaitan. Syaitan juga tidak boleh untuk merosakkan keikhlasan seseorang. Hak ini yang kita nak cari pemimpin. Hak ini yang kita nak buat. Hak inilah yang mungkin saudara Bala yang menyebut jangan 3 usrah. Usrah membentuk ke arah itu. Kalau orang bukan Islam pun boleh nampak. Takkan orang Islam tak nampak. Baik itu saya nak lihat. Saya nak akhiri ni, saya suka bawa ayat ni. Kata-kata mufakir Islam. Kullu basirin la budda an yara an-nur walakinnahu la yumkin an yara syai'an bidun an-nur. Setiap orang celik dia nampak cahaya, tetapi dia tak akan dapat melihat sesuatu tanpa cahaya. Ni kita nampak tu di belakang ada cahaya. Tutup cahaya dalam gelap, mata celik tak nampak. Inilah keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita mesti berperanan menyalakan ubur untuk mewujudkan cahaya di tengah masyarakat supaya mereka melihat kebenaran. Saya bangga menteri-menteri kita, timbalan-timbalan menteri kita telah menunjuk contoh yang cukup baik. Menyalakan ubur-ubur. Itu baru 8 orang. Ya. 8 orang. Termasuk 3 menteri besar. Baru 11. Bagaimana kalau ada 110 orang? Cahaya tu lagi terang. Orang yang bukan Islam boleh nampak. Bukan orang Islam saja. Sekarang ni, walaupun kita dah Islam, tapi duduk dalam gelap. Duduk dalam gelap, tak nampak apa. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beri petunjuklah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tak tahu. Kena bagi tahu. Maka ke arah itulah saya amat mengharapkan bahawa yang berhormat menteri, yang amat berhormat menteri-menteri besar, siapa yang ada kuasa yang diberi, buatlah sesuatu bagi membolehkan rakyat ataupun boleh pemimpin-pemimpin ini, terutama ahli-ahli kita, menyalakan ubur bagi menerangi alam sekeliling. Dengan itu kita membantu orang yang celik melihat kebenaran. Dan kebenaran ni, tengok tadi sampai luar negara dah, di Qatar mana tu, dah nak fikir nak tubuh dah, markah PAS dan sebagainya, sampai ke luar negara. Itu kerana apa tu? Kerana ada usaha. Dan kerana itu juga kita dapat perbezaan antara tahun 70 dengan tahun 2220. Dua. Beza. Dan berilah peluang. Bekerjalah untuk beri peluang kita wujudkan lebih ramai lagi pimpinan-pimpinan yang boleh menyalakan ubur, membantu masyarakat melihat keadaan sekeliling. Minta maaf banyak
Dan bagi pihak ni polis lah saya akan boleh cakap sikit lah. Walaupun tak berhak sejaya ada. Kami ni kalau nak jadi tuan rumah pada muktamar, kami tak tahu nak habaq tahun bila nak mampu buat macam ni. Yang tu tak tahulah, kot Tuhan nak izinkan satu hari nanti kita juga bersedia untuk jadikan tuan rumah kepada muktamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Yang dikasihi Datuk Mursyidul Am, Muktamar ke-68 merakamkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung sesi Muktamar ke-68 untuk mendapat amanat dan ucapan penangguhan dan arahan serta pengarahan daripada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden yang kita kasihi. Yang amat berhormat, Yang Berhormat Tuan Guru dengan segala sukacitanya dipersilakan. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa imamina wa qudwatina Nabiyir Rahmat wa ala alihi wa ashabihi أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يظهر من الشيطان يظهرهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Firman Allah, siapalah yang paling baik, siapakah yang paling baik, yang paling indah kata-kata dan ucapannya lebih daripada orang yang mengajak kepada Allah, yakni kepada Islam. Dia sendiri mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik, dan tegas mengatakan, saya adalah menganut Islam. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan orang, kezaliman orang dengan kebaikan. Nasihat orang yang dahulunya bermusuh dengan kamu, betulkah orang yang sayang dan kasih pada kamu, dan tidak boleh melaksanakan perkara ini melainkan oleh orang yang tinggi kesabarannya, tinggi keimanannya, ketahanan dirinya, diberi bahagian yang besar oleh Allah, keteguhan jiwa dan semangat yang kental. Jika sekiranya kamu dibisi oleh syaitan dengan perasaan-perasaan bisikan yang jahat, mohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar
lagi Maha mengetahui. Yang dihormati pengerusi tetap, Timbalan Pengerusi Tetap, Sahibul Fadilah Mursyid Am, Timbalan Mursyid Am, Ashabul Fadilah Ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Datuk Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua-Ketua Dewan, pimpinan pusat negeri dan semua para perwakilan dan para tetamu yang dikasihi sekalian. Ayat yang saya baca tadi adalah petunjuk budaya politik matang dan sejahtera daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib diteruskan oleh umatnya, menunjukkan bahawa pendekatan damai hendaklah diutamakan dalam menjalankan kerja-kerja Islam. Kerana tujuan kedatangan Islam untuk menyelamatkan manusia, mengajak manusia seramai-ramainya, bukan menghambat, menghalau manusia, apalagi membunuh. Peperangan yang berlaku kerana dipaksa oleh musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Nabi pilihan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pendekatan damai secara positif kepada semua manusia, sama ada Islam dan bukan Islam. Para ulama dakwah dan politik menggariskan beberapa pendekatan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang wajib kita ikut. Pendekatan himayah, pendekatan tahaluf, pendekatan ta'awun. Himayah ialah meminta perlindungan daripada sesiapa sahaja. Di zaman Islam itu ditindas, dizalimi. Zaman belum ada kuasa, maka Nabi dan sahabat-sahabatnya mendapat perlindungan daripada keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Perlindungan daripada kaum yang ada di Mekah, mereka yang ada sifat kemanusiaan, walaupun mereka tak masuk Islam, tak dipaksa masuk Islam, tetapi mendekati mereka yang baik, yang bersikap kemanusiaan, yang menjalin hubungan silaturahim kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib dan kalangan kabilah yang lain, sehingga sanggup mempertahankan Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan jiwa raga walaupun tak masuk Islam, dalam keadaan beristiqamah. Istiqamah itu wajib, teguh di atas dasar dan prinsip. Apabila Abu Talib, bapa saudaranya, didatangi oleh pemimpin Mekah supaya memujuk Nabi SAW menerima jawatan menjadi raja, pemimpin, nak diberi harta kekayaan untuk berdamai, syaratnya jangan bawa Islam. Maka Nabi tolak dengan keras. Tak ada tolak ansur dalam perkara dasar dan prinsip. Matlamat perjuangan. Tegas dalam masalah ini. Ini menjadi pengajaran kepada kita. Mengambil pendekatan ta'awun, bertolong menolong dalam perkara baik, tak boleh dalam perkara jahat dan permusuhan.
maksiat. Ketika berhijrah, Nabi mengambil khidmat seorang musyrik yang bukan Islam, Abdullah bin Uraiqid yang belum Islam, memandu jalan ke Madinah, jalan pintas, jalan rahsia. Walaupun dia seorang bukan Islam, dia bencikan kezaliman, tak bersama dengan mereka yang zalim dan melampau. Ketika di Madinah, Nabi kita mengambil pendekatan tahaluf, bersepahaman dengan orang bukan Islam di Madinah, dengan pendekatan perpaduan ummah. Yang pertama, perpaduan ummah Islam sendiri. Yang kedua, perpaduan manusia di atas nama kemanusiaan. Menyatukan ummah Islam Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj di atas nama Islam, menjadi tonggak kerana Islam yang memimpin, Islam yang berkuasa, Islam yang memerintah, Islam yang memandu. Perpaduan Islam jadi tonggak. Kemudian diajak orang bukan Islam yang tidak ekstrim, kalangan Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, kabilah Khuza'ah yang musyrik, dan lain-lain lagi. Mereka yang bencikan peperangan, bencikan kejahatan, diajak bergabung sama dalam perpaduan, mewujudkan keamanan dengan pemerintahan Islam yang adil. Mereka masuk Islam dan telah berjaya mendirikan sebuah negara, Madinah, yang lebih kecil dari Perlis. Perlis besar dari Madinah lagi. Berkali dengan bandar Ka'ngak. Perlis. Madinah lebih kecil lagi agaknya. Tetapi dengan perpaduan ummah telah berjaya membina satu kekuatan, menyampaikan mesej Islam sehingga menguasai kabilah-kabilah Arab dan akhirnya menakluk dunia. Di sini pentingnya perpaduan. Terdapat satu kisah orang Badui. Ini Badui Arab, bukan Badui Kedah. Ini tak ada kena mengena dengan orang yang hidup dan yang mati. Seorang tua Badui memanggil anak-anaknya untuk memberi wasiat. Meminta anaknya membawa ranting-ranting kayu, kumpulkan di hadapannya. Orang Badui yang bijak, bagaimana nak ajar anak secara praktikal. Dia ambil satu-satu, dia bagi pada anak-anaknya. Paling menawan. Dia suruh patahkan ranting itu. Lalu dipatahkan ranting. Ranting, rapuh, senang. Kemudian dikumpulkan ranting, diikat dalam satu ikatan yang kuat. Disuruh anak-anaknya patahkan, tak dapat patah. Ini faedahnya kalau kamu bersatu. Kalau kamu berpecah, jadi ranting yang boleh dipatahkan. Pas membawa penyelesaian dalam negara kita. Satu penyelesaian politik yang bersifat nasional, bukan kenegerian. Kerana kita parti Islam se-Malaysia PAS. Bukan parti se-Perlis. Bukan parti se-Kelantan. Bukan parti se-Terengganu. Bukan parti se-Baling. Parti Islam se-Malaysia PAS. Pendekatan strategi yang berbentuk nasional, kebangsaan, tidak boleh kenegerian. Ini kena faham, kena ada negeri nak minta autonomi, nak buat kerja sendiri, nak hadapi pilihan raya. Ini saya nak peringatkan. Ini sangat penting.
Saya telah berjanji ketika PRU 14 nak jadikan PAS Kingmaker. Selepas 2 minggu pilihan raya ke-14, Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional, kita menghadapi kerajaan yang lebih teruk daripada Barisan Nasional. Yang lebih dahsyat. PAS mengambil pendekatan perpaduan ummah. Mengajak parti-parti Melayu dan Bumiputera yang besar dalam satu gabungan untuk membuat perubahan. Mengajak parti-parti bukan Islam yang sudah ekstrim dalam gabungan untuk mengubah kerajaan. Dan kita berjaya mencapai kejayaan. Dalam keadaan kita memandu, PAS memandu sedikit sebanyak. Belum berkuasa lagi memandu. Kita perlu ke arah menggerakkan kekuatan kita untuk mendominasi kerajaan. Ataupun menguasai kerajaan sepenuhnya. Peringkat demi peringkat. Dengan sebab itu, saya minta supaya strategi yang bersifat jama'i, bersifat nasional, hendaklah dipelihara dan dijaga dengan baik. Jangan masing-masing bawa kepala sendiri dan negeri sendiri, kerana lama dah menang. Nak menang cepat. Saya nak hadiahkan pantun. Ikan tenggiri, ikan temenung. Dimasak, dihias bunga rampai. Hajak di hati nak peluk gunung. Apa nak buat tangan tak sampai. Tangan tak sampai lagi. Tapi Allah berjanji. Waqad makaru makrahum. Wa indallahi makruhum. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Wa la tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Surah Ibrahim. Mereka merancang tipu daya mereka untuk menentang kita. Menentang Islam. Allah ada perancangan sendiri untuk memenangkan Islam. Sekalipun tipu daya mereka boleh meruntuhkan gunung Ganan dan Bukit Bukau, mereka tidak akan berjaya meruntuhkan Islam. Jangan kamu anggap Allah mungkin janji terhadap Rasulnya untuk memenangkan Islam. Allah itu maha perkasa, lagi keras hukumannya. Dalam alam ini yang kekal hanyalah kerajaan Allah. Semua kerajaan dalam dunia tak kekal. Sama ada kerajaan Islam atau kerajaan yang bukan Islam. Tak kekal. Tujuannya Allah nak menguji manusia. Nak mencuba manusia. Dengan berlakunya senang dan susah. Kaya dan miskin. Sakit dan sihat. Rebah dan bangun. Menang dan kalah. Untuk menguji dalam kehidupan dunia ini. Termasuk orang Islam sendiri. Kerana hidup dalam dunia penuh dengan cabaran. Menanggung tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ini perkara biasa. Allah menunggu kita bekerja dan berjuang untuk menegakkan Islam. Bila menang, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah Ta'ala boleh memenangkan dengan mudah. Dengan syarat kita memenuhi syarat-syarat kemenangan. Kemampuan untuk mengisi kemenangan itu. Apabila Nabi Musa AS nak dilahirkan untuk menjatuhkan kerajaan Fir'aun yang paling kaya dalam dunia, yang paling bertamadun, kehebatan tamadunnya masih ada sehingga hari ini dengan piramid yang sesungguhnya. Allah janjikan Fir'aun ditumbangkan. Fir'aun mencari-cari, membunuh anak lelaki yang dilahirkan untuk mempertahankan kerajaannya. Membenarkan anak-anak perempuan sahaja. Fir'aun lawan kuasa Allah Ta'ala
Bani Israel pun tak tahu siapa kalangan mereka yang akan jadi pemimpin. Tak tahu. Kerana ada orang kita nak tunggu Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Itu bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Ada tahun ai bulan. Ini bukan urusan kita, urusan Allah. Memenangkan Islam di akhir zaman. Itu berlaku. Urusan kita beramal. Contoh Bani Israel. Tiba-tiba Musa dibesarkan di bawah maligai Fir'aun sendiri. Tanpa dia sedarinya. Itulah Musa yang menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Ini kuasa Allah Ta'ala. Quran bukan buku cerita. Quran bukan media. Quran hudal linnas, petunjuk kepada manusia, mukjizat sehingga hari kiamat. Peristiwa Quran akan berulang. Allah menyebut Musa setelah dilahirkan menghadapi kekejaman Fir'aun yang paling kejam dalam sejarah manusia, menyembelih anak lelaki, memperhambakan kaumnya, menggunakan kekayaan. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab al-alim. Qala qad ujibat da'watukum fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Dan berkatalah Nabi Musa berdoa pada Allah, diaminkan oleh Nabi Harun di belakangnya. Wahai Tuhan, Engkau beri pada Fir'aun kekayaan harta benda yang melimpah ruah. Fir'aun dan bala tenteranya, pembesar-pembesarnya, kekayaan yang sangat melampau, melimpah ruah. Dengan kekayaan ini mereka menyesatkan manusia. Wahai Tuhan, binasakanlah harta benda mereka, tutupkanlah pintu hati mereka. Mereka ini tidak beriman, melainkan Engkau ajar mereka dengan azab yang pedih, wahai Tuhan. Tuhan menjawab, qala qad ujiba da'watukuma. Tuhan berfirman, doa kamu berdua wahai Musa dan Harun. Musa yang berdoa, Harun yang kata amin, diperkenankan. Tapi ada dua syarat. Fastaqima, yang pertama istiqamah. Yang kedua, wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikut jalan orang yang tak mengerti, tak faham. Istiqamah dengan makna teguh di atas prinsip, di atas dasar, di atas roadmap yang ditetapkan oleh Allah. Perkara cabang boleh berubah, perkara pendekatan boleh berubah, taktik dan strategi boleh berubah, tetapi dasar, prinsip, rukun tak boleh berubah, tetap. Istiqamah. Dan jangan ikut jalan orang yang tak mengerti. Tak mengerti ini macam-macam jenis. Yang pertama, yang putus asa. Tak ada harapan Islam boleh menang sampai bila-bila. Tak percaya pada kekuasaan Allah Ta'ala. Tak tahan lama lagi daripada perjuangan. Yang gopoh, yang terlalu gopoh. Gopoh sangat, nak menang cepat. Cepat letih lah kalau gopoh. Cepat lagi juga. Yang berlaku. Kemudian, yang bermudah-mudah, tidak istiqamah, bertasahul. Merungkai dasar parti. Merungkai dasar perjuangan. Ada kalangan kita yang tinggal parti ini, buat parti baru, tak nyata Islamnya. Rungkai. Rungkaikan. Ini tasahul, bermudah-mudah. Merungkaikan dasar dan prinsip. Tuhan kata, bangun menyatakan kami nak menegakkan Islam. Tegas. Tak tipu orang. Ini kena sembunyikan. Kononnya sembunyi. Bukan sembunyi, penakut. Pengecut.
Kemudian tasaddud, melampau. Nak menang cepat, tindak melampau. Cara keras. Kita mengambil pendekatan damai, muwajahah silmiyah. Hendaklah diutamakan. Ini diajar oleh Islam. Khususnya dalam menghadapi umat yang sama, bangsa yang sama, yang tenggelam dalam kejahilan. Mesti utamakan pendekatan damai. Kita nyalakan cahaya. Mursyid Am sebut tadi. Nyalakan cahaya. Ada orang yang tidur dalam cahaya. Tidur nyenyak dalam cahaya. Lalai dalam cahaya. Ini yang perlu kita sedarkan. Jangan gopoh. Yang gopoh angkat senjata, berperang, tasyadud, sama sendiri, sama Islam, dalam perkara forok, perkara khilaf. Saya menyampaikan ucapan ini kepada rakan-rakan parti-parti Islam. Lebih kurang 20 tahun yang lalu persidangan ahli Parlimen Islam di Langkawi. Saya tulis ucapan itu. Saya catat bagi pada kawan-kawan. Saya nyatakan pendetekan keras dalam negara sendiri, dalam umat sendiri, mencetuskan masalah yang besar. Mencetuskan peperangan sama sendiri. Mencetuskan perang proksi. Al-Harbil wal-Wakalah. Digunakan oleh kuasa-kuasa besar dunia yang mencaturkan kita dalam negeri sendiri. Perang di Syria. Perang di Yaman. Perang di Libya. Ada kuasa asing membantu pihak masing-masing. Duit banyak, minyak ada. Beli senjata dari musuh. Musuh jual senjata, dapat duit. Kita ambil senjata, bunuh sama-sama kita. Tak dinafikan ada yang salah ijtihad. Tak dinafi ada yang salah ijtihad. Tak dinafi. Salah ijtihad dalam satu umat tidak boleh menimbulkan peperangan. Mesti dicari penyelesaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau berkhilaf, balik Al-Quran dan Sunnah. Perkara dasar. Perkara forok boleh bertolak ansur. Imam-imam mazhab berguru antara satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik, mengaji dengan Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Tetapi khilaf dan masalah forok. Bukan saja forok fiqh, termasuk forok akidah. Mazhab Syafi'i berpegang pada Asy'ariyah. Mazhab Hanafi pegang pada Maturidiyah. Mazhab Hambali pegang pada Salafiyah. Yang sangat keras. Keras. Tetapi tak berkelahi antara satu sama lain. Hari ini berlawan pondok sama pondok, guru sama guru, ulama sama ulama, kerana tidak fiqh, tidak tafaqquh fid din. Dengan sebab itu Quran ini buat liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya bertafaqquh, bukan liyata'allamu, bukan belajar, tetapi liyatafaqahu, memahami. Tiap-tiap perkara agama ada fiqh. Akidah ada fiqh dia, dakwah ada fiqh dia, jihad ada fiqh dia, haji ada fiqh dia, sembahyang ada fiqh dia, politik ada fiqh. Semua ada fiqh dia. Dalam fiqh ini ada masalah asas, masalah far'u. Kadang-kadang berlaku khilaf ini kerana tahun kelahiran yang berbeza, masyarakat yang berbeza. Contohnya Imam Mazhab 4 dilahirkan dalam abad yang ke-1 Hijrah. Imam-imam yang kemudian khalaf lahir abad yang ke-3 Hijrah. Masa imam ni ada, orang ni tak ada lagi, timbul mazhab dia. Timbul mazhab dia. Ni tak hujung. Kerana kita mengaji kitab, tak mengaji sejarah. Tak mengaji cerita lahir tahun berapa, mati tahun berapa, tak tahu. Itu pernah berlaku. Dia Terengganu dengar cerita. Interview imam kampung lah.
Tanya Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab Syafi'i dia kata. Mazhab Syafi'i. Saya cerita kepada Syekh Qardawi. Qardawi kata, orang Hanafi kata, Nabi Ibrahim mazhab Hanafi. Ibrahim kana hanifan muslimah. Mazhab Hanafi. Sebab begitu tololnya. Berkelahi. Ini kerana tidak tafakuh dalam masalah agama. Ulama-ulama PAS memainkan peranan besar dalam tahun 50-an, tahun 60-an antara kaum tua dan kaum muda. Di Indonesia sangat tajam. Di India sangat tajam. Di Mesir pun tajam. Di Malaysia kita dapat tumpulkan. Bah memainkan peranan bukan peringkat nasional, termasuk peringkat antarabangsa. Kerana Allah Ta'ala ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke peringkat antarabangsa. Alif Lam Mim, boleh baca Rum fi al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim. Rum dikalahkan. Selepas kalah Rum akan menang balik. Ini berlaku perang dunia di masa itu antara Rom dan Parsi. Rom bukan Islam. Parsi bukan Islam. Dua-dua berperang. Parsi adalah musyrik. Rom ahli kitab. Bila Parsi menang, orang Quraisy bersorak. Orang Islam duka cita, ahli kitab kalah. Padahal ahli kitab itu bukan Islam. Allah mengatakan akan berlaku perubahan. Selepas Rom menang, Parsi menang. Mana ada sikap dan percaturan politik antarabangsa. Politik nasional, ada sikap kita. Sikap tidak boleh meramaikan musuh dalam perjalanan. Mengharapkan jumlah yang sedikit, jumlah musuh itu. Dan cari musuh ramai. Dengan sebab itu, cari parti NGO yang boleh bergabung dengan kita. Termasuk yang bukan Islam. Jangan cari banyak yang berkelahi dengan kita. Ini yang diajar oleh Nabi. Quran mengajar begitu. Akhirnya Islam berdaulat, Islam berkuasa. Pendekatan mengecilkan lawan. Jangan meramaikan lawan. Itu langkah yang sangat penting. Untuk mencapai kemenangan, kita mesti mempunyai syarat-syarat kemenangan. Istiqamah dan faham. Jangan ikut jalan yang tak mengerti. Beristiqamah. Kalau cukup syarat, Allah Ta'ala mesti tolong. Wala yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah menolong siapa yang tolong agama. Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Kita menghadapi zaman kita dah dapat nyalakan cahaya. Banyak orang tidur. Nak gerak orang tidur mesti bijaksana. Mesti pandai, berhikmah. Macam nak gerak orang tidur supaya bersemayam. Jangan ambil air jius atas kepala dia. Bertumbuk jawab dia. Gosok dulu. Dengan beradab, nasihat dia. Itu caranya. Alhamdulillah akhir-akhir ini kita dapat menembusi masyarakat. Dengan sebab itu ahli-ahli kita bertambah. Dan kita lebih maju lagi bila berjaya menembusi benteng yang memisahkan kita dengan orang bukan Islam. Kejayaan mewujudkan Dewan Himpunan Penyokong kalangan bukan Islam. Memecahkan tembok. Satu kejayaan yang besar. Cuma peranan Dewan Himpunan ini mesti masuk dalam masyarakat bukan Islam. Tembusi. Kalau DAP boleh lantik ahli parlimen orang India, kawasan majoriti Cina, mengapa kita tak boleh minta orang Cina sokong kita dalam pilihan raya? Tak boleh tembusi. Banyak orang India jadi wakil rakyat DAP. Orang Cina boleh pilih dia. Mengapa tak boleh pilih Melayu? Tak boleh pilih orang India yang sokong kita Dewan Himpunan. Ini kelemahan yang perlu kita baiki. Supaya kita dapat tembusi benteng-benteng yang memisah dengan orang bukan Islam dan menggerakkan mereka yang
sedang tidur nyenyak dengan penuh bijaksana. InsyaAllah, kalau keikut perancangan yang diatur secara berjamaah, berkolektif, berjama'i, kita dapat mencapai kejayaan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menjayakan muktamar kita, khususnya Perhubungan PAS Negeri Kedah, semua Jantudera Parti, Jabat Agung dan lain-lain, unit amal dan lain-lain yang telah berjaya mengatur muktamar ini dengan penuh aman, tenteram, walaupun ada kelemahan-kelemahannya yang mendatang, tetapi tak mengganggu muktamar kita, tak ganggu muktamar kita. Terus berjalan, dan saya nak hadiahkan pantun pada rakyat dan kepada jamaah. Pada rakyat, saya ulangi pantun yang lama. Buah salak, buah kendondong, dikumpul isi ke dalam baldi. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah memangkah undi. Kepada parti, derma dikumpul ke dalam peti. Peti menghampak kepala buaya. Mari kita bersatu hati melangkah menuju Putrajaya. Takbir. Cukup dengan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang, Presiden yang kita kasihi, kita hormati, Muktamar ke-68 merakamkan ucapan ribuan terima kasih banyak-banyak atas ucapan penggulungan dan penutupan muktamar tadi. Tuan-tuan, kita parti penuh berintegriti, penuh berdisiplin. Tunggu, duduk sekejap sehingga kita sama-sama menyempurnakan muktamar ni ke titik akhirnya, insya-Allah. Tuan-tuan, jumlah kutipan sumbangan derma secara tiba-tiba tadi ataupun derma khas pilihan raya tadi yang terkumpul sebanyak RM29,433. Tunggu sekejap. Jangan ambil gambar lagi. Sahabat-sahabat jangan keluar lagi. Tunggu Tok Guru keluar dulu. Pimpinan kita keluar bersama-sama, insya-Allah. Tadi kata jangan gopoh. Tuan-tuan, 29,433 ini tidak termasuk jumlah sumbangan yang tuan-tuan sumbangkan melalui perakuan di dalam kertas sumbangan muktamar dan aku janji. Tuan Guru Datuk Mursyidul Am, Tuan Guru Presiden, tuan-tuan pimpinan dan para perwakilan yang dikasihi sekalian. Kini sidang muktamar selesailah sudah. Muktamar ke-68 yang amat bersejarah. Di tengah-tengah jelapang padi Kedah negeri bertuah. Kepada PAS Kedah, muktamar ke-68 merakamkan terima kasih banyak-banyak. Muktamar yang kita sepakat, kita berikrar menjadi Malaysia menukar wajah. Di PRU 15 yang bakal menerjah menukar negara yang sedang membusuk mereput dengan rasuah menjadi Malaysia berintegriti, bermaruah, memperkasa syariah, membentuk negara redha Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para perwakilan, genderang perang PRU 15 sama-sama kita isytiharkan. Jom balik bersiap seluruh jentera para pejuang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap siaga mendapani musuhmu dengan segala kekuatan. Insya-Allah patuhi arahan walak pimpinan. Kita berjanji tak ada perarakan, tak ada bantahan, siap menyingsing lengan, terus berjuang dengan yakin dan penuh pertolongan Allah. InsyaAllah
PRU 15, PAS dan PN akan menang insya-Allah. Sehingga ke muktamar ke-69 di tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti Wang Kembang, negeri Kelantan. Tuan Guru Musyidul Am, Tuan Guru Presiden dan pimpinan serta perwakilan, marilah kita tangguhkan muktamar ini ke tarikh yang bakal ditetapkan kemudian dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Pada seluruh para perwakilan dan pimpinan, siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Walillahil hamd. Dan seluruh pimpinan dijemput untuk sesi bergambar. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin walau susah menempuh jalan. Wahai kaum muslimin dengan semangat dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin biar syahid atau